Kenapa? Kerana mereka diistilahkan sebagai isteri-isteri usul manusia, kerana dikirakan dasar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Nisa, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah berfirman, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa dulu-dululah sebelum turun syariat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah Ta'ala, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Kesimpulannya, tak boleh kahwin. Isteri datuk, isteri ayah dah tentulah, dah tentu tak boleh kahwin. Itu yang pertama. Kalau berkahwin juga, contohnya berlakulah perkahwinan yang dia tak tahu ayah dia ni pergi sana kahwin, pergi sana kahwin. Dulu senang kahwin, tangkap je kahwin, panggil tok imam kahwin. Kerja tak lama cerai. Cerai. Tak tengok besok bila nak kahwin, ayah dia kata, ni bekas isteri aku dah. Dengan serta-merta tak dipasahkan. Kalau sudah berkahwin, mesti dipasahkan. Kalau berkahwin juga mendapat anak, macam mana? Kalau dapat anak, macam mana? Anak dikirakan anak syubhat dan boleh dibankan, tetapi mahkamah mesti mempasahkan dengan segera. Dengan bidang kuasa mahkamah, dengan ini mahkamah mempasahkan perkahwinan. Dan kalau ada anak itu boleh dinisbahkan, dan anak itu berhak mendapat harta pusaka. Setiap anak yang syubhat berhak mendapat harta pusaka. Ini yang telah digunakan pakai dalam negara kita, termasuk juga di negara Syria dan juga di negara Mesir, bahawa sesungguhnya anak yang syubhat berhak menerima harta pusaka. Dan seterusnya yang kedua, isteri anak menantu. Isteri anak iaitu menantu. Isteri anak iaitu menantu. Isteri anak lah. Menantu tak boleh kahwin dengan menantu sampai bila pun. Kalau anak dia mati contohnya, meninggalkan isteri, pak ni boleh kahwin dengan menantu? Tak boleh. Isteri cucu lelaki tak boleh. Isteri cucu, sebelah anak lelaki, dan isteri cucu lelaki sebelah anak perempuan. Cucu dia tak boleh, bawah sampai ke bawah dia tak boleh kahwin. Begitulah seterusnya isteri-isteri furuk yang lain, yang cabang sampai ke bawah, semua tak boleh kahwin. Mereka ni haram dikahwini sama sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu yang sendiri. Anak-anak kamu sendiri, Allah sebut dalam Quran, yang berasal daripada benih kamu sendiri. Maknanya kata ulama, bekas isteri anak angkat tidak termasuk dalam firman Allah. Anak angkat ni tak boleh, telah dibatalkan oleh Allah Ta'ala hukum ni. Cerita tentang Mbak Zaid. Jadi turun ayat Quran membatalkan hukum anak angkat. Siapa ambil anak angkat tidak boleh dibankan. Tak boleh ban. Walaupun dia ambil waktu tu baru lahir, tak boleh, bukan anak dia. Masalah sekarang dia kalau ambil anak angkat, masalah mengambil anak angkat. Dia kata, ustaz saya ambil anak angkat ni, saya menyusu dengan kakak saya, jadi saudara susu. Yalah saudara sesusu dengan kamu. Kalaulah suami, contohnya dia ambil lah anak ni, dia pergi susu dengan kakak dia, jadi saudara susu kakak, adik-beradik kakak dia, bukan saudara sesusu dengan isteri dia. Kalau dia ambil anak lelaki, dia pergilah menyusu dengan kakak saya, ustaz, itu jadi saudara sesusu belah kakak dia. Saudara sesusu dengan anak kakak, dengan isteri dia ni tak ada kena mengena, sebab dia jauh.
Kalau lah contohnya seorang ni pula, yang perempuan ni kata, dah anak ni, dia kata, anak perempuan ni memang saya ambil anak perempuan Ustaz, dia kata, tapi tak kisahlah, dia kata, tak jadi masalah, saya susukan dia dengan adik perempuan saya. Kau jadi saudara susu dengan adik perempuan, bukan ada kena mengenai bab suami. Lama anak membesar jadi masalah. Ini masalah. Apa masalah ni? Anak orang. Nak besok pula kalau dapat keputusan baik pula, kalau konvo apa semua, terima kasih, peluk pula. Betul. Walaupun dia rasa macam anak dia, tapi itu bukan anak dia, bukan anak dia. Bukan anak dia. Datuk Ustaz nak buat macam mana? Buat macam mana? Ada tak jalan penyelesaian? Kalau kita ni contohnya, kahwin-kahwin memang takdir Tuhan tak dapat anak lah contohnya. Agak-agak sebelum ia membesar, jumpalah doktor pakar mana-mana. Boleh tak saya punya susu ni, boleh keluar susu tak saya ni? Boleh keluar susu ataupun tak boleh? Doktor kata boleh makan hormon. Makan hormon keluar susu. Keluar susu. Walaupun dia tidak melahirkan anak, keluar susu. Dan beri susu ni kepada anak ni, kenyang dia. Jangan tanda kenyang, dia dah bagi minum, dia pun tarik badan. Mulut dia dia tak mau. Itu kira kenyang. Itu kira kenyang. Kalau lidah dia nampak tu, itu belum kenyang. Itu belum kenyang. Kita boleh pakai pandangan ulama, sekali minum dikira saudara sesusu. Itu kaedah pertama. Dan disepakati oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Tidak semestinya orang itu melahirkan anak. Menyusu anak dara pun kalau keluar susu, bagi orang susu. Mudah ni, jadi anak susu. Jadi anak susu. Takkan ramai zaman sekarang ni ada orang pelakon-pelakon pun ramai ambil anak kan. Ramai. Ada 2-3 orang pelakon ambil anak kan, contohnya. Dia tak kahwin lagi. Jadi apa makan ubat di zaman dahulu disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama Syafi'i dalam mazhab lain juga, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Mustafa Zarqa dalam fatwanya, bahawa ulama-ulama dulu mengatakan di zaman mereka mengambil daun-daun ni bagi makan dan sapu dekat payudara ni, keluar susu dan beri minum. Bertanyalah kepada ulama-ulama ni, apakah hukum anak tersebut? Ulama menghukumkan bahawa sesungguhnya jadi anak susu. Jadi anak susu. Ini telah dipatwakan oleh Syekh Mustafa Zarqa dalam fatwanya. Mustafa Zarqa nama dia. Ada 2 jilid tebal. Disebut oleh Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam bab penyusuan. Maknanya boleh. Oh, dah tua bang ke? Sekarang ni Allah dah umur dia 15 tahun. Tak dapat 15 tahun ataupun 11 tahun, agak tak mengandung lah. Pergi balik Mekah contohnya. Berdoa kat Mekah, balik mengandung pula. Mengandung. Anak dah hampir kepada 15 tahun. Macam mana? Datuk Haji mengaji pula anak 15 tahun, lelaki pula tu. Saya dah bergelarkan hajah, takkan dengan anak ni beraurat. Ada tak jalan keluar? Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Iaitu diriwayatkan datanglah Sahlah binti Suhail. Dia kata, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman maula Abi Husaifata ma'ana fi baitina wa qad balagha ma yablughu rijal. Dia kata di rumah kami ni ada Salim ni lah penghulu tu kepada hamba yang kepada Abi Huzaifah ni. Tapi orang ni dah besar, wahai Rasulullah, duduk sama dengan kami. Masalah aurat lah, duduk dengan kami macam mana ni? Nabi kata, faqala, Nabi beritahu pada Sahlah, ardi'ihi, kau bagi dia minum susu. Tahrimi alaihi, maka haram. Maka mana jadi anak susu? Jadi anak susu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Aisyah memegang hadis ni. Aisyah radhiyallahu anha, fa zahabat Aisyah radhiyallahu anha ila thubuti hukm at-tahrim. Aisyah berpegang hadis ni, mengatakan kalau lebih pada 2 tahun, Aisyah kata tidak ada nas daripada Quran